Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah laqad kana lakum fi masjidil ayat jannatan 'aynin wa shimal wa kulu min rizqi rabbikum washkuru baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang diberkati dan penuh bersejarah ini, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menikmati kesejahteraan dan keberkatan hidup serta berbahagia di dunia dan di akhirat. Sempurna dan sambutan Hari Kemerdekaan Negara yang ke-56 bertemakan Malaysia berdaulat tanah tumpahnya darah.
Maka member yang mulia ini akan membincangkan tajuk khutbah jati diri asas kemerdekaan negara. Muslimin yang dirahmati Allah, kemerdekaan dalam konteks kenegaraan ialah apabila sesebuah negara itu bebas daripada kuasa penjajahan. Kemerdekaan berdasarkan kepada pandangan Islam pula ialah sebuah bangsa atau umat manusia itu bebas untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas daripada kezaliman kepada keadilan, dan bebas dari kejahilan kepada berdunia. Berdasarkan kepada pengertian tersebut, dapatlah dinyatakan bahawa agama Islam melihat kemerdekaan meliputi soal kenegaraan dan masyarakat. Sekiranya masyarakatnya masih lagi terbelenggu dengan berbagai masalah, dikuasai pemikiran dan cara hidup, sebenarnya ianya masih lagi belum merdeka. Seorang sahabat Ramai bin Amir pernah menjelaskan ketika bertemu Panglima Tentera yang bernama Rustum tentang hakikat kemerdekaan dengan katanya yang bermaksud, Allah memutuskan kami, yakni orang-orang Islam, untuk kami merdekakan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada pengabdian diri kepada Allah, daripada kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam, dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Justru member jemaah ingin mengajak para jemaah dan umat Islam sekalian untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi, agar nikmat ini terus berkekalan dan kemakmuran negara akan sentiasa bertambah dengan pengisian-pengisian yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maksudnya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu sesungguhnya, jika kamu bersyukur nescaya aku tambahi nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Namun persoalan besar timbul di sini, bagaimanakah kemerdekaan dapat dikekalkan di negara ini? Berdasarkan kepada pemerhatian Myanmar, bahawa semangat jati diri merupakan asas kepada kemerdekaan. Secara ringkasnya, Myanmar ingin menyatakan bahawa sifat jati diri sangat berkaitan dengan nilai patriotisme yang bolehlah ditakrifkan sebagai perasaan cinta yang kuat terhadap tanah air. Begitu juga jika ditinjau dari sudut pandangan Islam pun, ianya boleh dihubungkan dengan sifat cintakan tanah air. Memang ingin menegaskan bahawa jati diri bukanlah satu ideologi, ia merupakan satu semangat dan gagasan dalam mendidik jiwa agar mempunyai semangat mencintai kehidupan dan tanah air. Memang ingin menyatakan bahawa dalam semua aspek umat Islam perlulah membina semangat jati diri, kerana ianya menjamin kesejahteraan dan perpaduan rakyat. Ingatlah, agama Islam sebenarnya telah menggariskan dengan jelas tentang jati diri, khususnya berhubung kait dengan kepentingan untuk mempertahankan keselamatan dan maruah negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi 'aduwwallahi wa 'aduwwakum wa akharina min dunihi la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa ilaykum wa antum la tuzlamun. Maksudnya, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh-musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan
Dengan persediaan itu, musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain daripada mereka yang kamu tidak mengetahui, sedang Allah mengetahui. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu, dan kamu tidak akan dianiaya. Bagi memungkinkan nilai jati diri ini berkembang, member yang mulia ini ingin menyatakan bahawa unsur yang utama perlu ada dalam diri kita ialah sikap saling berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Walaupun rakyat di negara kita dalam berbagai bangsa dan agama, namun setiap daripada kita hendaklah bertanggungjawab dan sentiasa bersedia serta sanggup mengorbankan kepentingan diri demi negara yang kita cintai, tidak mempertikaikan apa yang telah dipersetujui bersama, dan menerima apa yang telah termaktub di dalam perlembagaan persekutuan. Muslimin yang dirahmati Allah, umat Islam hari ini seolah-olah hilang panduan dan pedoman untuk membezakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang palsu, mana yang tulis. Inilah permainan media dan persepsi yang sedang dijalankan oleh musuh untuk melirukan umat Islam. Percayalah, bila umat Islam hilang pegangannya, rapuh pedomannya, dan hilang sensitivitinya pada agama Islam, inilah saat yang dinanti-nantikan oleh musuh Islam. Sadarlah, berbagai cara sedang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab untuk melamahkan jati diri umat, di antaranya melalui pembangunan fakta, pembohongan fakta, pencemaran budaya, penyebaran racun akidah, sama ada melalui media massa, internet, Facebook, email, SMS dan sebagainya. Penjajahan media di bawah inovasi baru yang canggih menjadikan ruang sosial tidak mempunyai sempadan lagi. Segala maklumat memenuhi ruang tanpa kawalan dan pantauan yang berkesan. Proses pendemokrasikan maklumat ini berjalan begitu pantas, dan sebenarnya media massa mempunyai pengaruh yang besar di dalam mencairkan pemikiran rakyat. Serangan musuh Islam ini hampir berjaya, sehingga kan pada hari ini kita sedang mengalami suatu ketidaktentuan dalam masyarakat yang kita tidak pasti apakah puncanya sehingga umat Islam dicabar jiwa dan jati dirinya. Penghinaan kepada umat Islam secara berterusan seperti memperlekehkan hak-hak eksklusif umat seperti kalimah Allah, masjid dan sebagainya, mempersendakan ibadah umat Islam seperti menghina bulan Ramadan dengan hidangan binatang yang haram di sisi Islam, dan yang paling malang lagi, ada yang sanggup menghina Rasulullah SAW. Kita juga dihidangkan dengan isu-isu sosial yang tidak bersudahannya, seperti isu remaja, pembunuhan, perompakan dan sebagainya. Memang ingin menegaskan, sebagai umat Islam, maka kita menjadi kewajiban untuk meletakkan kepentingan agama dan akidah di tempat yang teratas. Sekiranya perkara yang merosakkan agama dan akidah wajib dihindarkan. Penyelenggaraan akidah wajib dibenteras. Umat Islam yang menjaga agama akan menjadi seorang yang berintegriti, tidak akan membenarkan sesuatu berlaku yang akan merosakkan akhlak dan moral. Mereka yang tidak beragama akan lemah akhlaknya dan hilang semangat patriotik dan jati dirinya, dan tidak mustahil akan menjadikan kepentingan negara demi memenuhi tuntutan hawa nafsu. Justru sebagai umat Islam yang mempunyai jati diri, cintakan agama, bangsa dan negara, disuruh agar bersatu padu dalam menangani isu-isu ini. Perpecahan berdasarkan ketaksuban dan pahaman keperhatian yang sempit sebenarnya akan merugikan umat itu sendiri
bahkan akan terus melemahkan umat sehingga tidak lagi dihormati oleh mereka yang bukan Islam. Cukup-cukuplah kita membicarakan tentang parti mana yang bagus dan pemimpin mana yang bersih, kerana ia pasti tidak akan berkesudahan. Di masa ini, perpaduan antara kita mestilah menjadi agenda utama demi memastikan Islam sebagai agama rasmi negara dipertahankan. Marilah sama-sama kita berganding bahu, bersatu padu, merapatkan saf, mengeratkan perpaduan di kalangan kita agar apa jua usaha mereka ini untuk menggugat keharmonian dan keamanan negara dapat dikekalkan. Sesungguhnya kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama jamaah dan mereka yang benar. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in ya'dhurukum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maksudnya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada sesiapa pun yang akan mendapat mengalahkan kamu. Dan jika ia mengecewakan kamu, maka siapa yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah menetapkannya demikian. Dan ingatlah, kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman itu berserah diri. Sidang Tuhan yang dirahmati Allah, mengakhir khutbah pada minggu ini bersama dengan sambutan hari kemerdekaan yang bertemakan Malaysia berdaulat tanah tumpahnya darah, adalah wajar bagi kita untuk mengenang kembali segala pengorbanan dan susah payah para pejuang negara yang telah berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Kita perlu sadar bahawa perjuangan kemerdekaan belum lagi selesai, sekalipun kita pada hari ini tidak lagi dijajah secara fizikal. Masih banyak lagi perkara yang perlu dilakukan. Kemerdekaan yang dikecam lebih 4 dekad yang lalu perlulah diisi dengan pembangunan dari segala aspek, sama ada dari fizikal, mental dan spiritual, yang dibangunkan dengan memelihara kekuatan politik, ekonomi, sosial, agama, bahasa, budaya dan seni warisan bangsa. Kita sebagai rakyat tidak boleh berpeluk terbuk dan merasa puas hati dengan apa yang diketahui Islam ini. Janganlah kita menjadikan sambutan hari kemerdekaan sebagai suatu cuti umum sahaja ataupun sebagai satu pesta untuk bersukaria. Sebaliknya, bagi memulakan agenda besar ini, marilah sama-sama kita mengisi hari kemerdekaan dengan nilai keimanan dan ketokohan yang sejati, melaksanakan segala amanah yang diberikan kepada kita dengan sepenuhnya, kerana ianya sebahagian daripada syahadat dan ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan ini wajar diteruskan kerana kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan persoalan iman sebagai syarat utama kejayaan umat Islam di dunia dan di akhirat kelak. Kepada generasi muda, member yang mulia ini menyeru agar menyelami arti kemerdekaan dengan menjadikan pengorbanan generasi terdahulu sebagai satu inspirasi untuk kita terus berusaha gigih menjadi bangsa yang maju. Kenangilah tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan seperti Mat Kilau, Datuk Pahaman, Tuk Jambut, Haji Abdul Rahman Ibu, Lieutenant Adnan, Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dan lain-lain lagi. Bayangkanlah suasana di zaman mereka yang penuh dengan ancaman, jerit-jerit, susah payah, namun tetap mereka teruskan perjuangan
walaupun dengan air mata, keringat dan darah, demi untuk mendapatkan sebuah kemerdekaan. Mereka ini sanggup menggadaikan nyawa semata-mata mahu memerdekakan negara ini dari penjajah, sehingga orang Melayu mampu mentadbir sendiri negara ini dan terus mampu untuk memelihara kesucian Islam. Inilah semangat keramat yang dimiliki pejuang yang terdahulu, perjuangan yang ikhlas untuk bangsa, agama dan tanah air tercinta. Kita doakan juga agar negara tercinta terus dikekalkan iman, kestabilan politik dan keamanan, keteguhan ekonomi, dijauhkan dari segala perbuatan jahat dan fitnah yang boleh membawa malapetaka dan kesejahteraan negara. Tanamkanlah rasa kasih sayang di antara rakyat yang berbilang kaum, kokohkan perpaduan di kalangan mereka. Semoga sentiasa hidup dalam kemakmuran dan keselamatan sepanjang zaman. Tariklah nafas kesyukuran, pasangkanlah niat dan berfikirlah dalam hati kita dengan penuh keimanan bahawa sesungguhnya demi memelihara kesucian Islam dan kedaulatan negara, kita wajib mempertahankan kemerdekaan negara tercinta ini dengan sedaya upaya, walaupun sehingga penyisihan darah kita yang terakhir. Marilah kita sama-sama berkalimat untuk memastikan negara kita selamat, sejahtera dan sentiasa di bawah keampunan Allah, sebagaimana yang dirakam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang bermaksud, dan sekiranya penduduk negeri ini beriman serta bertakwa, tentulah kami bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa yang disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa yaghfirul mustaghfirin wa ya lakat taibi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa bi'u wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ya Allah, kami berdoa dan memohon, bukakanlah pintu hati kami yang pancaran iman, sanubari kami yang penuh yakin dan kepercayaan, fikiran kami yang ilmu pengetahuan, jiwa rohani kami patuh dan taat kepada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi akhir zaman. Berikanlah kesudahan kami mati di dalam iman. Allah ya Rahman, ya Maha Pemurah lagi ya Maha Ihsan. Kurniakanlah taufik dan hidayah serta penuh cahaya dan inayah kepada Raja kami, Yang Maha Mulia yang ditambah besar di Syariat Dahulu Darul Khusus, Tuanku Muklis Imam Mahmud Tuanku Menang, dan yang teramat mulia Datuk Kelana Negara Al-Haj Mubarak bin Wahab Undang Luar Sunan Hijau dan pemimpin yang mengisi jalan. Penuhilah hari pemerintahan dan keadilan yang mendatangkan kemakmuran dan kebajikan. Dan kami berdoa ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang aman dan sejahtera, makmur dan bahagia, berdaulat dan berkuasa. Kabulkanlah doa kami sekalian ya Rabbal Alamin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil zalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladhi yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Allahu Akbar.